sebab duit negara sudah habis. Sekarang ni hutang negara. Ni orang Sungai Limau kena tahu, masyarakat perniagaan banyak di sini. Semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan tahun 91, hutang negara pada ketika itu 98 bilion ringgit. Dia direhatkan tahun 98, masuk Universiti Sungai Buloh. Hutang negara turun kepada 80 bilion ringgit. Maksud saya, kerja menteri ialah kurangkan hutang. Ini tak ada siapa, UMNO tak boleh nafikan. Daripada 98 bilion turun ke 80 bilion. Masuk Sungai Buloh, datang Dr. Mahathir jadi Menteri Keuangan tahun 98. Hutang negara bukan lagi turun, naik. Daripada 80 naik 100, 120 sampai 200 bilion ringgit. Dia serah kepada Tuan Abdullah Badawi. Baik, orang baik, senyap, tidur, naik sampai 250 bilion. Dalam tidur. Kalau tak tidur, banyak lagi. Palah serah pada Najib. Tahun 2004 selepas pilihan raya, Najib ambil hutang negara 250 bilion. Minggu lepas kita tanya dengan menteri berapa hutang negara sekarang, 541 bilion ringgit. Maknanya sudah setengah triliun ringgit. Kita kata, itu kerajaan pusat. Jangan. Sebab bila negara berhutang, yang nak bayar ni rakyat di bawah, orang Sungai Limau, rakyat yang susah. Bukan Rosmah yang bayar, bukan Najib yang bayar, bukan Mukris yang bayar, rakyat di bawah yang kena bayar. Bagaimana mungkin pemimpin yang kononnya hebat, kononnya khalifah, pejuang, hidup Melayu tak hidup, kamu seorang-seorang lah hidup. Tidur kau pakai lampu. Rakyat susah. Sekarang 541 bilion. Siapa yang nak bayar? Rakyat. Rakyat mana? Rakyat Sungai Limau, rakyat Kedah, rakyat susah, petani, pesawat, kerani, pegawai kerajaan, pemandu taksi, semua dibebankan dengan hutang. Bukan kerana kita. Kalau kita hutang kereta, kita boleh bayar. Kereta masih kereta kita. Kita pinjam rumah, tak mengapa, rumah-rumah kita. Tetapi dia hutang kerana pemimpin yang rasuah, pemimpin yang rosak, yang boros, yang tiris. Akhirnya kita yang kena bayar. Tak boleh. Jadi sekarang duit dah tak ada, dia tekan rakyat. Kena bayar GST, kena bayar cukai. Mana boleh? Apakah kita tak ada pengalaman memerintah? Selangor tengok, yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat, PAS, Keadilan dan DAP. Bukan setakat hutang tak ada, hutang tak ada, tapi simpanan Selangor. Tahun 2008, apabila rakyat Selangor sokong Pakatan Rakyat, kita ambil daripada budak kecil, Khair Toyo. Khair Toyo. Tak ada, dia tak ada L, dia T-O-Y-O. Toyo. Tapi lebih kuat saja, tak apalah. Bila kita ambil daripada Khair Toyo, simpanan Selangor 400 juta. 400 juta. Tetapi bila Pakatan Rakyat diberikan amanah, kita tak salah guna kuasa, kita buat tender terbuka, kita pertahankan prinsip, kita tidak ada kronisme, tidak ada salah guna kuasa penyelewengan. Dalam tempoh 5 tahun, daripada 400 juta, hari ini, malam ini saya nak umumkan simpanan kerajaan negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat menjejak 3 bilion ringgit dalam masa 5 tahun, yang tertinggi dalam negara. Siapa kata kita tak boleh perintah? Boleh. Kalau pemimpin itu baik, amanah, tidak rasuah, tak ada salah guna kuasa, alhamdulillah. Bila ada 3 bilion, baru kita boleh tolong rakyat.
Tak ada cukai tambahan. Kita beri balik pada rakyat. Di Selangor kalau pakcik-pakcik pergi, macam-macam program. Yang hidup dapat, yang mati pun dapat. Yang bayi dapat, orang tua pun dapat. Saya cerita ni sampai Sarawak, saya kata betul. Kalau di Selangor meninggal, dapat RM2,500 keluarga. Tak kira tahu Cina, India dapat, Melayu dapat. Saya pergi Johor, dia kata betul ke? Betul. Dia kata tak lah. Saya kata okey, dia mati dulu tengok kalau tak mau pula mati. Bukanlah saya nak suruh dia meninggal tak, tapi itu kenyataannya. Saya pergi Sarawak, beritahu dia kata wah bagus lah. Selangor hidup senang, mati pun senang. Sarawak hidup susah, mati lagi susah. Sungguh meninggal, hari ini meninggal dapat RM1,000. Dalam sebulan lagi kita bagi lagi RM1,500. Anak baru lahir, hari ini dapat anak bayi, terus kita lapor RM100 sampai umur 18 tahun. Jadi bila cukup 18 tahun tak payah jual anak sawah. Kerajaan negeri ada tabung untuk anak masuk universiti. Sebab itu kami di Selangor berebut buat anak wajib. Satu isteri. Saya dah 6 dah. Itu dalam sibuk-sibuk. Sukan Limau, Sarawak, Sabah. Kalau tak sibuk, 12. Boleh lah. Anggap boleh. Cukup. Boleh. Tak tambah. Anak tambah. Isteri tak tambah. Hilang undi ni bayar. Sungguh, maknanya apa? Bayi pun kita tolong. Kalau ditakdirkan meninggal pun kita tolong. Masuk universiti dapat RM1,000. Ada skim pinjaman mikrokredit ataupun yang nak berniaga, kita dah belanja RM800 juta yang beri balik pada rakyat. Kita boleh buat sebab kita ada reserve yang besar. UMNO nak ikut kita buat apa? Kamu tak ada reserve, bagi prim, bagi brum. Itu pun tak boleh buat. Dia janji pilihan raya nak naikkan kepada 1,200. Betul tak? Mana dia? Mana dia? Wahai Najib? Tak bohong, janji ditepati. Rakyat didahulukan. 4 tahun lagi bagi. Jangan tanya saya, tanya Mukris. Munafik. Tanya Muhyiddin kalau dia lalu sini, tahan kereta dia. Tahan Muhyiddin, malah bring. Kedua sebab dia janji bukan kita janji. Tapi kalau bahasa pilihan raya, wah bukan main. Nah, 1,000 kita akan naikkan. Lepas dia menang, hilang. Dapat berapa ringgit? RM600. Belum tentu lagi. Ini jangan. Mereka tak ada kemampuan sebab tak ada duit. Hutang RM541 bilion. UMNO tak boleh jawab. Sekarang ni negara kita sudah hampir bankrupt. Sudah sama dengan negara Italy. Kita tidak mahu itu berlaku. Sebab itu di Don Sungai Limau ni penting. Walaupun dia hanya don, hanya satu kawasan, tidak menggugat kerajaan negeri, tetapi message itu penting. Kita nak beritahu dengan Najib, kamu jangan hina orang Sungai Limau. Jangan ingat kamu boleh sogok dengan kain plakat RM50. Jangan. Ya, kami miskin harta, tapi kami kaya dengan budi bahasa. Kami kaya dengan prinsip. Kami ada maruah. Kami akan tolak kezaliman dan kemungkaran UMNO dan Barisan Nasional pada 4 November yang akan datang. Boleh atau tidak? Boleh tolong atau tidak? Tuan-tuan ni pengundi ke ni? Kalau boleh tolong, saya pun dah dapat untuk lancarkan kutipan derma. Boleh? Kata nak tolong, tolong sungguh-sungguh. Keluarkan semua yang ada. Balik jalan kaki. Ha? Tak boleh? Setakat yang termampu lah. Setiap sen itu amat bermakna. Sebab kita bukan ada lembu. Kita tak ada cincin. Kita tak ada Shopee, tak ada. Itu semua ada kat dia.
Jadi tolong sumbangkan sebab dalam beberapa hari ini kerja kita kena pertingkatkan. Jadi tuan-tuan jangan takut. Saya dengar orang Cina lah kena ugut lah. Ni MCA pun jangan sokong lah. Ini sokong lah, kita tahu kita. Ni apa nak ugut-ugut dah 56 tahun mereka. Apa ingat kita budak kecil? Dah sampai ke? Datuk Seri sampai dah? Mandui. Memang tak boleh masuk. Semua. Tapi sebelah tu pun ada kemah besar. Sambung lagi lah, Pin. Kerusi banyak orang tak ada. Lari. Yang sana siapkan kerusi, siapkan makanan, tak mau pi. Yang sini duduk atas lantai, nak datang. Bagus orang Sungai Limau. Tanya, saya ucapkan kepada penduduk Sungai Limau. Berani berjuang. Sanggup duduk di atas lantai. Sanggup tak? Betul? Sanggup berjuang? Sanggup kena tangkap? Ya tu. Saya baru 3 hari lepas saya kena tangkap lagi. Kena tangkap lagi. Budak baik macam ni. Tengah-tengah duduk kat parlimen, dapat mesej daripada ketua, saya kena pergi ke mahkamah. Hah? Sudah. Bukan saya seorang, Datuk Seri Anwar pun kena. Kami masuk dalam mahkamah, tengok-tengok sebab bukan curi lembu, bukan kerana rasuah, sebab kami hadir perhimpunan bersih 3 bulan kosong. Masuk mahkamah, hakim tak datang, sakit. Tangguh sampai 9 Januari tahun depan. InsyaAllah tangguh lagi 5 tahun. Masa tu kita dah ada di Putrajaya, insyaAllah. Semalam saya masuk dalam parlimen, saya pergi speaker tanya, "Pak, mana pergi semalam?" Saya kata, "Tak Seri, saya ada mahkamah." Kenapa? Sebab bersih. Tapi saya tak takut. Demi rakyat, saya sanggup pergi mahkamah, saya sanggup didakwa. Sebab saya bukan perasuah, saya bukan perompak, saya bukan pembunuh. Saya sanggup berjuang demi rakyat Sungai Limau dan rakyat Malaysia keseluruhannya, insyaAllah. Saya tak takut. Memang saya dibesarkan di mahkamah pun. Saya dah kena teruk, dah saya kena pijak, saya kena khina, kena saya aibkan. Ini padahal Dr. Mahathir ni, Pak angkat saya. Sampai terangkat lah saya. 98 ni, ini orang yang pertama kena tangkap. Datuk Seri Anwar kena tangkap 20 September 98. Saya kena tangkap 16 September 98, 4 hari sebelum. Masuk lokap, diikatnya saya, tangan ke belakang, telanjang habis. Puak-puak ni suka telanjang orang, saya boleh. Saya dah lah. Datuk Seri Anwar pun alami nasib yang sama. Dia kerja. Dia nak telanjang orang apa? Nak airkan saya tak takut. Dia telanjangkan saya. Dia pijak saya. Dia airkan saya. Dia kata, dia tuduh berbagai bentuk tuduhan kepada saya. Saya alhamdulillah, Allah beri kekuatan kepada saya. 15 tahun saya melalui, saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah nampak benih-benih di mana masyarakat kita, khususnya orang Melayu, Cina, India dan semua kaum hari ini sudah bangkit menolak UMNO dan Barisan Nasional. Alhamdulillah. Dan kita kena teruskan. Kalau kita tak teruskan, masalahnya akan lebih parah. Percaya. Saya dah sebut harga minyak naik, harga gula naik, harga minyak dah naik. Tak lama lagi harga minyak masak nak naik. Nak tunggu apa lagi? Bolehkah kita nak tanggung beban seperti ini? Sedangkan kroni mereka, pimpinan dan sadaga-sadaga kaya mereka sampai hari ini punggah kekayaan beratus juta ringgit. Dia tak peduli masalah rakyat di bawah. Sama ada nelayan, petani, pesawat, semua masalah ini besar. Tadi ada seorang petani beritahu saya,
harga racun dah naik sampai 37 ke 40%. Mana? Ada mereka peduli? Tak ada. Dia tahu kekayaan itu milik mereka, bukan milik rakyat. Jadi saya minta, mengapa di Sungai Limau ini penting? Walaupun dia hanya satu tur, tetapi saya sebut tadi, mesej kita kena jelas. Kalau kita tewas di Sungai Limau, mereka akan lebih ganas. Kita tengok, mereka boleh berhimpun ribuan orang. Akhirnya aku juga kenal. Mereka boleh tuduh kita macam-macam. Kita boleh naikkan harga minyak, naikkan harga gula. Rakyat marah sekejap, kita bagi kain batik, kita menang. Mereka akan menjadi sombong dan angkuh. Maka kita kena kejar kuat, memberi mesej kita menang di Sungai Limau ini. Maknanya apa? Maknanya rakyat Malaysia menolak sistem percukaian GST yang hendak dilaksanakan oleh UMNO yang akan mendekan dan membebankan rakyat yang berpendapatan rendah. Setuju atau tidak? Siapa yang setuju supaya GST ditolak dalam keadaan sekarang? Angkat tangan. Semua. Siapa yang setuju GST dilaksanakan besok? Angkat tangan. Ada? Ada seorang tu. Ketua usahawan. Dia bukan paham betul-betul. Orang kata sokong, sokong. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita mahu pertahankan. Kita nak gaji rakyat ni dinaikkan. Gaji minimal tak ada. Kita dapat gaji 3,000. Ini Syabas yang kami bergaduh di Selangor. Syabas. Ketua Syabas. Gaji dia berapa? 400,000 sebulan. Di mana? Di mana keadaan? Ini semua kroni UMNO. Ada pilihan raya, orang ni yang tak mau duit. Habis pilihan raya, UMNO terpaksa tolong mereka sebab mereka dah sumbang kepada UMNO. Itu saja kerja mereka. Tapi rakyat susah, menekan, sekolah tak ada, pendidikan terpinggir. Mudah-mudahan calon kita alhamdulillah. Ustaz Muhammad Azam ni seorang tokoh pendidik latar belakang agama daripada Universiti Al-Azhar yang mempunyai latar belakang agama yang cukup kuat. Jaringan kerjanya dengan tokoh-tokoh pendidik di seluruh negeri Kedah cukup baik. Orang muda 37 tahun, muda daripada saya. Saya ini dah 49, walaupun nampak macam 29. Saya percaya dia boleh mampu membawa perubahan yang lebih besar di Dun Sungai Limau. Pendidikan satu isu besar. Saya pergi banyak kampung dah, 5 hari saya duduk di Sungai Limau. Ramai anak-anak Sungai Limau ni yang ada potensi, yang cerdik, tetapi terpinggir, tercicir, tak mampu pergi universiti sebab kos pendidikan terlalu mahal. Berapa banyak gelung tanah kita nak jual? Mungkin keluarga kita ada 1 gelung, 2 gelung, 3 gelung atau 4 gelung. Tapi kalau anak kita sampai 10, kalau seorang tak apa, kalau 10 anak, 10 nak masuk di sini, tak mampu kita nak jual harga benda kita kerana kosnya mahal. Satu kos 80,000 sampai 100,000, tak mampu untuk keluarga miskin. Akhirnya anak tercicir. Anak siapa? Anak kita. Sama ada Melayu, Cina, India, anak kita. Sedangkan pendidikan itu adalah pelaburan jantung anak. Sebab itu kita dalam PAS keadilan dan AP kita telah berjanji kepada rakyat, kalau ditakdirkan kita menang di Putrajaya, kita nak hapuskan PTPTN, beri pendidikan percuma kepada anak-anak kita untuk meneruskan pengajian mereka. Ya Allah. Tapi malamnya belum sampai ke Putrajaya. Bukankah ditangguhkan. Sebab kita tak kalah, jangan gundah gulana. Betul tak? Undi popular kita 52%. UMNO berapa peratus? 46-nya. Tapi sombong bukan main. Tetapi kerana sistem di negara kita ini, dia tak ikut undi popular, dia ikut kawasan.
Menanglah dia 46%. Tapi undi popular ni maknanya sokongan sebenar rakyat kepada parti tersebut. Kita dapat 52%. Kalau kita ni di Indonesia ataupun Amerika, kita dah di Putrajaya. Itu dalam keadaan penipuan banyak, Banglanya banyak, Myanmarnya banyak. Siapa? Lampung ada. Ada ekor. Orang Sungai Limau main cerdik. Jadi saya ingat, boleh menang pun lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi nak menang semua. Jadi kita janji, PTPTN ni tak boleh beban. Ramai anak-anak kita tak mampu. Dah lah kerja tak dapat, lepas tu nak bayar buka. Jadi kita nak hapuskan, bagi pendidikan tu semua. Marah nanti. Marah Muhyiddin. Oi, mana boleh? Bankrupt ke dalam. Oi, apa senang. Kalau tolong rakyat, bankrupt. Tolong bini aku tak apa. Bini aku nak beli cincin, boleh. Wahai Datin Seri. Boleh? Sepeda pun boleh. Apa pakcik? Slot sepeda? Pakcik tengok ke? Hai pakcik. Kak makcik marah. Tapi sungguh pakcik betul. Bangkit tahun lepas, ni Perdana Menteri. Dia berdiri sebagai Perdana Menteri. Saya selaku Perdana Menteri hari ini nak umumkan pelepasan cukai. Wah, kami seronok lah. Bagus. Untuk apa? Pertama, seluar dalam berjenama, baju tidur berjenama, baju dalam berjenama. Siapa pakai seluar dalam berjenama ni? Bini puaka. Syariza? Mana? Saya tak tahu. Saya tak tengok. Kita pakai bom krokodil je. Orang Sungai Limau tidur tak pakai baju pun. Betul tak? Panas. Mana ada aircon. Pakai kalau singlet pun singlet apa tu? Pagoda aja. Tapi itu tak ada pelepasan cukai. Pelepasan cukai apa? Baju dalam berjenama. Maknanya untuk dantin-dantin dah tu. Untuk isteri mereka. Ini masalah kita. Dia tak fikir masalah rakyat di bawah. Kita nak hapuskan PTPTN, bankrupt. Bagi pelepasan cukai untuk seluar dalam berjenama, okey. Sebab untuk datin seriku, untuk anakku, untuk kerabatku, tak apa. Ini tak boleh. Jadi tak guna kita pising pada malam ini, tapi kita tewas dalam pidana. Bagi saya 4 November ini penting. Orang Sungai Limau, keluarga mereka yang ada di luar tolong balik. Saya minta sungguh-sungguh. Saya tahu penipuan akan berlaku. Sebab tak tipu bukan UMNO. Dia tipu, UMNO tipu. UMNO tipu, SPR tipu. UMNO, SPR, SPR, UMNO. Kan gitu. Tetapi kalau rakyat bangkit, pengundi luar balik, jumlahnya besar, penipuan akan tenggelam. Setuju atau tidak? Jadi satu undi itu penting. Ada anak kita, keluarga kita yang ada di luar kawasan, tolong minta hari itu cuti. Baliklah sebab penting bagi rakyat Sungai Limau ini pertahankan legasi almarhum Ustaz Aziz. Kita tak mau orang lain masuk merosakkan kepimpinan, merosakkan idealisme perjuangan di Sungai Limau yang cukup harmoni, yang cukup bersopan, beradab, yang berprinsip. Kita mahu itu disuburkan dan diteruskan oleh pemimpin muda, yaitu Ustaz Ahmad Azam Abdul Samad, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak sampai lagi kan? Sambung. Dia susah kalau nak tunggu orang datang ni, landing naik, balik. Tapi kita ada penceramah lain lah. Ada Dr. Afif di sini. Tak apalah, saya minta sahabat saya yang berhormat Dr. Afif, Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Umur baru 28 tahun. Oh, ada beliau. Lah ni kami dalam keadilan PAS banyak orang muda. Ni calon kita pun 37 tahun. Kami tak mau lah ambil yang umur dah 88 tahun tu. Senyap dia 2-3 hari ni. Tak turun lagi ke?
kesian kata dah nak legal tak apa. Tapi saya rayu sungguh-sungguh tolong kerja. Saya tahu ramai tetamu yang datang daripada luar juga sebab niatnya apa? Walaupun ini calon PAS, tapi saya nak umumkan dia juga adalah calon keadilan, dia juga adalah calon Pakatan Rakyat, dan kami bertanggung jawab untuk memastikan kemenangan PAS di Dun Sungai Limau pada 4 November ini, insyaAllah. Jadi saya minta petugas yang datang daripada luar jangan datang sini sebagai pelancong. Tolong masuk ziarah, beri penjelasan. Nak harapkan TV3 utusan lawyer tidak melampau. Dia tidak ada news value, tidak ada nilai berita. Yang ada fitnah, maki hamun, pembohongan, pendustaan yang melampaui batas. Main sentimen perkauman, nak laga-lagakan orang Cina, India dan orang Melayu. Ini politik apa? Kita nak orang Melayu, Cina, India hidup aman, damai, harmoni sebagai rakyat Malaysia, dan kita akan pertahankan prinsip ini. Dan saya berharap kita kena kerja kuat sampailah hari perbuangan undi. Dan kepada keluarga di Sungai Limau, kalau ada anak dan keluarga kita di luar, rayulah mereka, tolonglah balik. Tolong saya rayu sungguh-sungguh, sebab saya dengar jumlahnya agak besar yang duduk di luar Sungai Limau. Baliklah sekejap, kerana ini merupakan tanggungjawab kita, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita pikul, kita jalankan dengan sebaik mungkin untuk lawan kerosakan yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dengan kata-kata itu, saya mohon ampun dan maaf, dan saya mendoakan semoga Dun Sungai Limau ini insya-Allah akan kekal di tangan PAS melalui Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, calon kita, calon Pakatan Rakyat, calon rakyat di Dun Sungai Limau yang akan mengangkat martabat rakyat keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.